belajar tentang sifat kimia. Okey. Bila kita bercakap tentang sifat kimia, bermaksud apa yang kita boleh buat. Apa tindak balas kimia yang boleh berlaku kepada kita punya apa? Kita punya alkana, alkena. So untuk sifat kimia ni awak akan belajar alkana, alkena, alkuna dia tak ada sangat. Alkohol, asid karboksilik. So dekat sini awak akan nampak macam mana cara untuk menghasilkan alkohol daripada alkena. So macam mana daripada alkena boleh jadi alkana. Okey, dia banyak. Tapi kita akan pergi satu persatu. Sifat kimia, kita akan pergi kepada sifat kimia untuk alkana dahulu. Okey, sifat kimia untuk alkana, yang paling basic dia ada dua. Iaitu tindak balas. Okey, so di mana yang pertama adalah tindak balas pembakaran. Okey, maksudnya kita boleh bakar. Bila kita ada satu jenis alkana, kita boleh buat pembakaran. Okey. Dan kita ada yang kedua, kita boleh buat tindak balas penukar gantian. Penukar gantian. Okey, maksudnya kita tukar dan ganti. Okey, untuk pembakaran ni pun terbahagi kepada dua juga. Okey, di mana pembakaran ni boleh jadi pembakaran yang lengkap dan pembakaran yang tidak lengkap. Okey, bila berlakunya pembakaran lengkap ni? Pembakaran lengkap bila ada oksigen yang berlebihan. Tetapi pembakaran akan jadi tidak lengkap apabila oksigen tak cukup. Bila oksigen tak cukup, pembakaran jadi tidak lengkap. So kita kena tahu yang pembakaran berlaku bila ada oksigen. Kalau oksigen tak cukup, pembakaran akan jadi tidak lengkap. Biasanya pembakaran yang lengkap akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. Pembakaran yang lengkap akan menghasilkan gas karbon dioksida, CO2 dan juga air, H2O. Okey. Kalau pembakaran yang tak lengkap, maksudnya dia tak jadi CO2, dia tak jadi karbon dioksida, tetapi dia jadi sama ada karbon monoksida atau karbon dan juga air. Okey. So ini secara asas dia. Apa itu? Tindak balas pembakaran. Okey, ada dua jenis, lengkap dan tidak lengkap. Okey. Kemudian ada lagi satu tindak balas yang kita boleh buat untuk alkana. Okey, sebab kita tahu alkana dia ada ikatan tunggal sahaja. So alkana dia ada ikatan tunggal. Ikatan dia tunggal. Tunggal. Kalau awak tengoklah cikgu punya ejaan ni, kalah budak sekolah rendah ni. Ayo. Okey. Ikatan TUNG. Tunggal. Dia ikatan tunggal sahaja. Kalau macam ikatan ganda dua, kita boleh potong ikatan tu. Ikatan tu boleh diputuskan. Kita boleh tambah sesuatu. Tetapi kalau untuk alkana, dia ikatan tunggal sahaja. So bila ikatan tunggal, kita cuma boleh tukar dan ganti. Maksudnya, kalau ada hidrogen, kita boleh tukar. Lepas tu kita gantikan dengan yang lain. Itu maksud penukar gantian. So, tindak balas penukar gantian ni apabila atom hidrogen. Okey. So, atom hidrogen. Alkana ada atom hidrogen, betul tak? Atom hidrogen. Okey. So, kat sini apabila atom hidrogen, lepas tu kita gantikan. Atom hidrogen ni dalam alkana. Dalam alkana, lepas tu kita tukar dan gantikan. Lepas tu kita gantikan dengan atom halogen. Okey, ganti satu persatu dengan atom halogen. Okey.
So dekat sini yang paling common atom halogen yang dia selalu guna adalah klorin dengan bromin lah. So fluorine pun boleh. Fluorine, klorin, bromin, iodine. Tapi iodine ni kadang-kadang dia susah sikit orang nak buat sebab iodine ni kalau ikut urutan dia. Sekejap Kalau ikut urutan kita ada atas fluorine, klorin, bromin, iodine. Apa yang last sekali cikgu tak ingat lah. Tapi yang paling common fluorine, klorin, bromin, iodine lah. Okey. So dekat sini sebenarnya yang paling senang nak masuk antara yang atas-atas ni lah. Fluorine paling reaktif, tetapi dalam tindak balas biasanya orang akan guna yang ini. Klorin ataupun bromin. Iodine dia susah sikit nak masuk. Kenapa? Sebab semakin menuruni kumpulan 17 saiz molekul dia semakin besar. Ingat kumpulan 17 wujud dalam keadaan molekul sebab atom. So dia punya saiz atom dia sebenarnya lagi besar. Bila saiz atom lagi besar, dia susah nak masuk. Susah kita nak tukar gantikan. Okey, dalam buku tak ada sebut. Okey. So, kat sini dia tukar satu persatu. Kalau turun kumpulan dia lagi reaktif kan? No. Kalau kumpulan 17 menuruni kumpulan dia semakin tak reaktif. Fluorine lagi reaktif. Okey, kalau kumpulan 1 menuruni kumpulan, yes, dia semakin reaktif. Okey. Bercakap tentang benda ni kan, pasal reaktiviti. Okey. Cikgu terangkan sedikit lah. Sebab cikgu dah terangkan kat sini kan. Okey, bila kita bercakap tentang reaktiviti, yang ini adalah topik jadual berkala. Okey. Kita ada kumpulan 1 dengan kumpulan 17. Yang belakang, kumpulan 17 adalah bukan logam. Kumpulan 1, 2 sampai 3, kumpulan 1 dan 2 adalah logam. Biasanya kita akan fokus untuk kumpulan 1. Betul tak? Kumpulan 1 adalah logam. So bila kumpulan 1, kita nak tahu dia punya reaktiviti dia. Kumpulan 1, semakin dia menuruni kumpulan, saiz dia makin besar. Bila saiz dia makin besar, lagi mudah dia untuk melepaskan elektron. So, lagi mudah untuk dia melepaskan elektron, lagi mudah dia nak jadi positif ion. Jadi dia lebih reaktif. Okey. Kalau kumpulan 17 pula, kita tengok daripada keelektronegatifan dia. Keelektronegatifan ni adalah tendensi ataupun keupayaan dia untuk menerima elektron. Kumpulan 1, dia senang untuk bebaskan elektron untuk jadi positif ion. Kumpulan 17, dia akan terima elektron untuk jadi negatif ion. Okey. So, kalau kita tengok kumpulan 17, yang atas fluorine tu lagi kecil. So, bila fluorine tu lagi kecil, dia punya daya tarikan antara nukleus dengan elektron pada petala paling luar, elektron valence dia lagi kuat. So bermaksud dekat sini dia lagi mudah nak tarik elektron luar masuk dekat dia. Jadi dia lagi mudah untuk jadi negatif ion. Bila mudah untuk jadi negatif ion, lagi reaktif lah benda tu. Faham tak? Faham cikgu, faham. Cuma dekat sini nak awak faham, kumpulan 1 dengan kumpulan 17 dia terbalik. Sebab kumpulan 1 dia derma elektron untuk jadi positif ion. Kalau kumpulan 17 dia terima elektron untuk jadi negatif ion. Jadi bila menuruni kumpulan, dia akan jadi kurang reaktif. So kalau antara semua unsur dalam jadual berkala, fluorine adalah unsur yang paling elektronegatif dan paling reaktif. Paling reaktif kalau dengan hidrogen lagi reaktif. Tapi fluorine adalah unsur yang paling elektronegatif. Paling senang untuk menerima elektron. Okey. Kita sambung semula untuk penukar gantian. Okey. So untuk penukar gantian, dia akan tukarkan satu persatu hidrogen atom yang ada pada alkana ini dengan halogen. Tapi syarat dia dekat sini, dia mesti ada dalam keadaan perlukan sinaran UV. Syarat dia mesti ada UV.
So ini dia punya syarat dia. Okey. Baru boleh berlaku. Cahaya matahari atau sinaran UV diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen dalam molekul halogen seperti klorin untuk menghasilkan atom klorin. Okey, sebab UV ni yang kita perlukan untuk putuskan. Sebab kita tahu halogen wujud dalam dui atom. So UV ni diperlukan untuk putuskan. So contoh klorin dengan klorin. So dia ada ikatan. Ada ikatan kovalen dekat sini, dia perlukan UV untuk memutuskan ikatan tersebut. Barulah dia boleh masuk dan tukar gantikan dengan hidrogen. Okey. So far cikgu laju sangat ke? Tak. Tak. Okey, so cikgu akan pergi kepada yang pertama. Okey. So kita pergi kepada yang pertama iaitu tindak balas pembakaran. Okey, tindak balas pembakaran. Okey, so bila tindak balas pembakaran tadi, dia lambat sikit keluar. Okey, bila tindak balas pembakaran tadi ada dua, betul tak? Lengkap dengan tidak lengkap. Okey, kalau yang lengkap cikgu ambil contoh yang paling simple. Okey, contoh yang paling simple kita ada metana. Yang ni. CH4. Okey. Kemudian kita bakar dia dengan gas oksigen. Dan apa yang terhasil kalau lengkap? Kalau pembakaran tadi lengkap, dia menghasilkan apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida dan juga? Air. Okey, yes. Karbon dioksida CO2 dan juga air H2O. Okey, kat sini kita boleh balancekan kita punya equation. Sebab kalau kita nak ingat equation keseluruhan memang susah, tapi kita ingat dia punya bahan dan hasil tindak balas, kemudian kita kena seimbangkan. Okey, itu lagi mudah bagi cikgu lah. So kalau kat sini bila kita nak seimbangkan, karbon kita ada 1, oksigen kita ada 2, 3. Okey, oksigen kita ada 3 di sebelah kanan. Jadi apa kita boleh buat? Kita tambah 2 dekat sini dan 2 dekat sini. Okey, cukup dah? Okey, cukup. So kita dapat satu persamaan seimbang untuk pembakaran. So sama juga dengan pembakaran yang lain. Etana ke, propana ke, hasil dia tetap sama karbon dioksida dan juga air kalau pembakaran itu lengkap. Kalau pembakaran itu tidak lengkap, okey, pembakaran tidak lengkap. Okey, apabila pembakaran itu tak lengkap, contoh cikgu ambil contoh yang sama, metana juga bertindak balas dengan oksigen, okey, tetapi dekat sini dia jadi tidak lengkap, dia boleh menghasilkan sama ada karbon monoksida, okey, dan juga air H2O, atau jika lagi satu CH4 tambah dengan O2, pembakaran ini jadi tidak lengkap, dia menghasilkan karbon sahaja tambah dengan H2O. Okey, so yang ini kita boleh terus seimbangkan. Yang ini nak seimbangkan berapa ni? Cuba tolong cikgu seimbangkan yang tidak lengkap atas tu. ha. 3. Oksigen 2, 2. Hidrogen 1, 4, 4. Tambah 2 dekat H2O. Tambah 2 dekat H2O. Kemudian? Tak cikgu, tambah 2 dekat CH4. Sebab hidrogen 4. Okey. So tambah 2 dekat CH4. Okey, cikgu tambah 2 kat sini. 2 kat sini. Kalau 2 situ, sini pun kena 2 juga. Lepas tu? 2 dekat H2O. Okey. 2. 4. Ni 4 darab 2, 8. Betul lah. Okey, lagi satu. Oksigen ni ada 2, 4, 4, 5, 6. Ada 6 oksigen. So, dekat O2 kena ada? 3. Yes, 3. Okey. Yang lagi satu dengan karbon tu. Karbon ni simple ni.
Sini ada 4H, sini kita letak 2 lah. 2 dekat H2O. Dan 2 dekat O2. Oh, 2 dekat O2. Tak Tak payah. Tak payah. Okey. So dah settle. Okey, ini untuk tindak balas pembakaran. Okey. Pembakaran dia simple. Kemudian kita masuk untuk tindak balas penukar gantian. Okey, tindak balas penukar gantian. Okey. Tindak balas penukar gantian ni bermaksud bila dia gantikan satu persatu. Contoh, cikgu ambil contoh yang simple juga. Okey. So contoh yang simple, cikgu ambil metana lagi. Okey. So sini H, sini H, sini H dan sini H. Okey. So tindak balas penukar gantian ni sebenarnya bila kita tindak balaskan dia dengan halogen. Okey, contoh kat sini kita guna klorin lah. Bila kita tindak balaskan dengan halogen, lepas tu under UV. UV ni, ingat sekali lagi, UV ni untuk memutuskan ikatan kovalen dalam molekul halogen. So, ikatan ni terputus. Bila terputus, klorin ni akan pergi dekat sini, okey, dan dia akan tukar posisi. So, ini pergi kat sini dan dia tukar posisi, dia ambil tempat. Dia ambil tempat yang itu. Dia jadi C, H, sini jadi Cl, H, H. Plus HCl. Macam tu. Okey. Dapat? Kejap. Cikgu tunjuk melalui model. Okey. Sekarang ni awak nampak cikgu tak? Cikgu dah stop share sekejap. Nampak. Okey. So. Okey. So sebenarnya benarnya macam ni. Kalau awak nampak yang ini. So ini adalah awak just bayangkan. Kat tengah-tengah ni. Sekejap. Okey. Sangkut pula. Okey. So bayangkan dekat tengah-tengah ni kita ada karbon. So ingat karbon ada empat tangan. Cikgu letaklah. Okey. So kat tengah-tengah ni kita ada karbon lah. Okey. So karbon dia ada 4 tangan dan keempat-empat tangan karbon ni terikat dengan hidrogen. Awak bayangkan yang colour biru ni adalah hidrogen. Sekejap, kalau tak jelas sangat. Lupa pula. Kamera cikgu yang ini, bukan dekat laptop. Cikgu buat latar belakang. Buat lah. Okey. So, ada 4 hidrogen. Awak bayangkan yang colour biru hujung-hujung ni adalah hidrogen lah. Okey. So, kita ada gas klorin. Okey. Gas klorin tu awak bayangkan dia wujud dalam 2 atom, ada 2 macam ni. So, this klorin ni bila dia ada kehadiran UV, okey, bila ada UV, yang ini boleh pecah bond dia, okey, dia boleh gantikan tempat ni. Dia gantikan tempat hidrogen, okey, dia masuk satu. So kita akan dapat yang ini. So yang ini kita ada karbon kat tengah-tengah, 3 hidrogen dan 1 klorin. So yang ini nama dia apa? So yang ini kita panggil nama dia klorometana. Sebab ada 1 klorin. So nama dia adalah klorometana. Okey. Kemudian awak kena ingat lagi sekali dan tindak balas ini berlaku secara berterusan. Maksudnya dah dapat benda ni, tindak balas ni berterusan lagi. Kita ada lagi gas klorin lain. Yang masih belum bertindak balas, okey. Ini gas klorin yang lain. Okey. Gas klorin yang ini terdedah kepada UV. Okey, dia akan break the bond, dia akan tukar dan gantikan tempat yang ini. Okey, so sekarang ni dah 2 yang masuk. So kalau 2 yang masuk, kita akan dapat yang ini dan juga hasil ini. Ingat jangan lupa hasil ini. Dia punya byproduct ni. Okey, so hasil yang ini. Okey, so dekat sini satu lagi dah masuk dan dah ada 2. So bila ada 2, yang ini kita panggil sebagai diklorometana. Diklorometana. Yes, diklorometana.
Atau pada sebut dichlorometana. Sama je. Okey. Janji di tu menunjukkan bahawa ada dua. D tu menunjukkan bahawa ada dua klorin yang dah masuk. So jadi dichlorometana. Okey. Ingat dia ada lagi dua yang belum masuk. Okey. Gas klorin yang lain. Okey. Datang, pecah dan tukar ganti. Sekarang dah ada 3. Kan? 3 dah ada. Termasuk dengan ni. HCl ni. Okey, 3. Bila 3 dah jadi trichloro. Trichloro ke trichloro? Okey. So dah ada 3 yang masuk. Okey, so jadi trichlorometana. 3 klorin metana. Trichlorometana. Dan akhir sekali sebab ada satu lagi yang tinggal dekat sini. Okey. Datang lagi klorin yang lagi satu macam ni. Okey. Dan pecah, tukar dan ganti lagi. Okey, habis dah. Okey. So bila dah habis ni, keempat-empatnya dah ditukar dengan klorin. So yang ini kita panggil sebagai tetrachlorometana. Okey. So jadi selesailah proses penukar gantian. Okey, faham tak konsep penukar gantian ni? Faham cik. Faham. Faham. Okey, kalau faham baguslah. So untuk tindak balas penukar gantian ni dia sangat-sangat simple. Syarat dia kena ada UV. So dia tukarkan satu persatu sampai keseluruhannya dapat digantikan dengan atom halogen. Okey, so itu adalah penukar gantian.